apabila mereka mengatakan tebuk atap dan sebagainya, 10 orang daripada apa ni ahli-ahli parlimen dari Barisan Nasional kononnya nak melompat je. Kalau 10 orang tentang mana nak tubuh kerajaan sekarang? Mereka sekarang ni cuma ada 66 ahli parlimen saja. Fuad, can you cuba you elaborate dengan itu? This is part of a cerita politik je. It's a daily thing yang tu sustain apa ni. Kalau pembangkang ni dia tak cerita pasal politik, dia nak buat apa? Betul. So this is part of dia orang punya ni lah. Nak cakap naratif pun tak ni juga. Tapi kalau dia orang stop bincang pasal ni, tak ada. So that's it lah. Dead. Bukanlah dead mana dia orang dead, tapi apa ni perjuangan politik tu slow lah. Saya saja nak share lah sikit ni. Diorang kata kita ni dia nak ambil alih kerajaan. Baru-baru ni Tan Sri Muhyiddin mengumumkan untuk berhenti daripada menjadi presiden parti. Betul? Okey. Kita orang UMNO ni kita dah masalah sebab Tan Sri Muhyiddin ni apa dia buat ni semua, dia membesar dengan UMNO. Okey. Saya pun tak faham kenapa Hamzah Zainuddin and the gang tak boleh baca benda ni. Muhyiddin mengucapkan perkara itu di dalam ucapan dasar beliau semasa pembukaan mesyuarat. Ucapan dasar presiden parti lah. Maksudnya ucapan itu akan dibahaskan. Kalau dia nak berhenti, dia cakap pasal pada penghujung penggulungan. Tetapi bila dia bercakap tentang depan, adat orang Melayu ni, wak imah kita teruk macam mana pun, akan ada orang yang bergantung harap dengan dia akan memujuk dia untuk kekal sebagai presiden. Itu kita dah boleh baca semua ni. Jadi dia cakap awal kononnya saya ni nak menyerahkan, saya tidak akan bertanding apa semua-semua. Dah tentu orang akan bahaskan perkara itu. Jadi niat awal tu pun kita dah tahu ini adalah lakonan politik. Tetapi saya tak faham kenapa Hamzah ni macam teruja, lepas saja Muhyiddin bagi ucapan tu dia boleh buat komen pula MPT dah setuju whatever. Lepas tu Ronald Kendi cakap tak, kita kena bawa dalam MPT. Lepas tu dia berbincangkan di dalam 2 hari itu. Akhirnya Muhyiddin cakap saya dipujuk oleh isterinya. Which is tak masuk akal. Maksudnya langkah Muhyiddin ini nak baca dekat Bersatu itu siapa yang menyokong dia ni, siapa yang tepuk tangan riang dalam hati untuk beliau berhenti. Dia nak baca ni. Adalah bila kita tengok video tu Tok Sri, bila dia cakap video saya ini adalah merupakan penggal saya yang terakhir, saya tak sekelompok kat sini tepuk untuk setuju. Tak, untuk tidak jangan berhentilah. Yang belah sini saya tengok diam diam tu maksudnya dia restu. Kata restulah. Kan? Okay, thank you brother. Kita punya cocok jarum dah jalan. Betul. Muhyiddin sekarang normal. Okay, after this who? Okay, kita fight lah. So itu gerak-gerak yang kita lihat di dalam Konvensyen Bersatu ini. So saya tak faham lah kalau dikata dia nak mengambil alih kerajaan itu, padahal dia punya parti sendiri yang sekarang ni telah bergelumang dengan kepercayaan terhadap dia punya presiden. Macam mana dia nak kita ni? Sekarang PAS pun sebenarnya dah hilang kepercayaan kepada Bersatu. Jadi tak nampak dah Bersatu ini boleh menjadi orang cakap apa? Leading role. Tak ada. Kalau kita tengok hari itu kempen di Kemaman, tak ada pun kehadiran Bersatu di situ. Amat sedikit kalau nak bandingkan dengan yang lain-lain. Jadi saya tak nampak peranan Bersatu hari ini mencukupkan PAS. Saya rasa ianya lebih menunggu waktu untuk mereka rebah. Boy, bila bertanya, sekarang saya nampak, saya sendiri kadang-kadang mana logikanya sekarang kata Bersatu, tapi waktu yang sama bila Samsuri menang konon majoriti 30 calon dia Samsuri menang parlimen Kemaman, calon Perdana Menteri pula dah. So boleh you put up the question yang sebaik mungkin lah. Saya tak tahu, kalau saya sekarang balon aja. Sila Pak. Tak tahu lah how do you see Bersatu and PAS now? At what level? Kalau kita tak payah go deep pun, kita tahulah what's happening now kan. I mean they want to have a leading role, betul tak? PAS nak leading role, tapi at the same time they hormat Tan Sri Muhyiddin because you know Pengurusi PN lah. Pengurusi PN sebab tu macam mana nak buat in a delicate way. What do you think? Dia macam ni lah, bab PMX ni lah, PMX pula, bab PM yang diorang calonkan lah, Samsuri ni. Bagi pandangan saya, ianya adalah satu cerita penipuan dongeng kepada rakyat Kemaman. Kesian lah. Kesian rakyat Kemaman.
mereka mengharapkan dimomokkan dengan cerita kononnya Samsuri ini akan menjadi Perdana Menteri. Yang saya pelik ni, 2 hari lepas Tuan Ibrahim cakap bukan hanya Samsuri saja yang layak untuk menjadi Perdana Menteri, ada ramai lagi. Maksudnya ada yang tidak bersetuju dengan apa yang dilontarkan oleh pimpinan siapa-siapa lah, kan. So yang kita tahu hari ini calon Perdana Menteri mereka adalah Tan Sri Muhyiddin. Calon kedua, sewajarnya lah sebab dia jadi presiden gabungan. Calon keduanya Hamzah. mungkin Peja dulu. Timbalan. Lepas tu mungkin Azmin. Azmin Ali. Ada harapan. Lepas tu ada harapan juga. Lepas tu mungkin Rona Kendi. Hamzah ni sebenarnya dia punya jawatan ni tak ada kena bawa dengan tapi PM. Datuk, dia sebab Datuk Pembangkang. Ya, betul. Ya, tetapi dia hanya setiausaha. Okey. Dia bukannya orang yang memegang jawatan menang di dalam institusi itu. Ya. Dan dia juga adalah seorang pemimpin yang bukan Ori Bersatu. Sekarang ni saya tahu pertembungan di antara di dalam Bersatu ini yang saya dengar cerita, Ori Bersatu dengan yang lompat bersatu ni, diorang ni tengah bergaduh. Sebab apa? Yang lompat ini banyak lompat balik. Yang ramai lompat ni, dia lompat balik. So yang tinggallah 2-3 orang yang dekat dalam ni yang cuba kontrol. Dan hari ni Hamzah memang kontrol Bersatu lah. So bila macam tu, adalah di antara rengutan-rengutan dalam Bersatu ni tengok, tak selesa kot. So we talking about PM yang calon diorang ni semua, bagi saya itu adalah satu dongengan cerita sewaktu itu mereka nak menang. Any to ask what? So back to Kemaman a little bit. Backtrack to Kemaman. Presiden ada buat react to the kekalahan tu, mengatakan pengundi putih. No, 10,000 keluar 10,000. Hmm. But Tok Mat, I don't know whether kadang-kadang keluarkan online ni kita percaya tak percaya lah. Tok Mat ada bagi komen juga mengatakan bahawa kita UMNO masih lagi in denial. Maknanya berdasarkan bahawa sokongan orang Melayu semakin menurun. Was discussed last night? Kita tidaklah bincang secara detail perkara-perkara itu. Cuma ini analisa saya lah. Pengundian yang didapat ni menurun. Daripada 65,000 sekarang ni 64,000. BN pula daripada 37,000 kita tinggal 27,000. Lebih kurang Dan saya melihat memang pengundi putih kita ada yang ramai tak keluar. Apa yang kita lalui sepanjang 14 hari kempen di Kemaman itu, kita dapat banyak mesej. Di antara mesejnya, kerajaan negeri mengugut. Sebab mereka tahu sekarang ni PDM mana yang akan menyokong. Hardcore BN dia orang tahu, semua tahu. So ada yang mengugut, ada yang offer macam-macam tanah ke apa semua macam itulah. Jadi bagi pandangan saya, ketika ini mungkin semangat itu tidak setinggi yang dululah. Dan mereka tahu juga menang kalah mungkin tidak akan mengubah apa-apa. So mungkin itu yang menyebabkan kekurangan pengundi kita keluar untuk mengundi pada ketika itu. Sokongan bagi pandangan saya, kalau dia tak sokong PAS tu, maksud dia tetap sokong kita lah. Cuma pada ketika pembuangan undi itu mereka macam mungkin malas nak keluar ke. So itu kita harapkan jentera di bawah ini kita dapat tingkatkan semula kita punya gerak kerja parti. Kita bagikan semangat semula kepada semua jentera ataupun seluruh pengundi-pengundi kita, dan kita kena ada orang cakap revisit untuk perjanjian kita ni. Datuk, jumlah 10,000 bukan sikit Datuk. 10,000 pengundi yang dianggap pengundi putih yang sepatutnya bersama-sama dengan UMNO Barisan Nasional tiba-tiba tidak bersama dengan kita. Bukan satu ni sikit Datuk. Dia macam ni Datuk ada di sana Ada. Sepanjang masa di sana saya revisit agreement kita dengan kita punya ahli. Itu yang paling penting. Apa maksud tu? Ramai di antara orang Melayu ini telah dimomokkan bahawasanya mengundi UMNO hari ini adalah satu perkara yang berdosa dan mungkin masuk neraka. Itu yang dimainkan oleh mereka. Dan Bersatu pula dia mainkan pula kita ini bukan pejuang Melayu. Padahal sebenarnya apa yang kita buat sepanjang kita bersama dengan kerajaan ini, tidak ada satu pun perkara-perkara berkenaan dengan Melayu ini kita gadaikan.
tidak ada perkara-perkara yang kita buang hak orang Melayu ni, malah kita tambah lagi berkenaan dengan data. Kita ada 100,000 anak murid Tabika ini lepas ni akan keluar dengan hafaz juz 30. Ini semua akan hafal, dan kita bagi peluang kepada orang-orang tahfiz yang habis hafazan akan belajar mengajar di sekolah-sekolah tahfiz. Ini semua adalah perkara-perkara yang kita buat apabila kita mempunyai kuasa. Tapi cuma perkara ini tidak sempat kita memberi sentuhan kepada orang Melayu. Dan kita kena terangkan kepada orang Melayu bahawasanya selama kita bersama dengan Kerajaan Pakatan Harapan, ada banyak perkara-perkara inisiatif Melayu yang kita buat. Ada banyak perkara-perkara yang untuk agama Islam yang kita tingkatkan apa dia punya kerjanya. Ini kena bagi tahu balik kepada semua orang Melayu. Janganlah dimomokkan dengan perkara-perkara yang ekstrim yang PAS mainkan. Kita tahu bahawasanya bersatu pada ketika mereka memegang tampuk kepimpinan, satu benda pun dia tak buat juga berkenaan dengan bagaimana nak cerita pasal meningkatkan syiar Islam ini. Malah kita tahu bahawasanya baru-baru ni kes mahkamah syariah yang melibatkan Evelyn ni kan. So kes ini juga sebenarnya terjadi sewaktu Taqiyuddin menjadi Menteri Undang-Undang. Menteri Undang-Undang. So Perdana Menterinya adalah Muhyiddin Yassin. Pada ketika itu yang mereka momokkan, mereka mempunyai satu kumpulan ahli parlimen, majoritinya orang Melayu, tetapi masih lagi tidak boleh memendung perkara itu dan meletakkan kesalahan dekat kita. So ini adalah politik emosi, politik persepsi yang dimainkan di bawah. Dan kami akui bahawasanya kami gagal untuk memberikan informasi yang sehebat baik kepada orang-orang Melayu. Okey. Itu sebab saya kata kita kena revisit balik kita punya agreement dengan orang Melayu ini. Kita kena nyatakan bahawasanya hari ini orang UMNO, walaupun kita join dengan siapa sekalipun, kita tetap akan memperjuangkan asas perjuangan yang kita dari dulu. Tidak pernah satu pun kita buangkan asas perjuangan kita dari dulu sebenarnya. Kalau nak ikutkan perbezaan di antara Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri bersama dengan gabungan Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim bersama dengan UMNO, kerajaan hari ini amat jauh berbeza. Amat jauh berbeza. Kita diikat dengan perjanjian bahawasanya bila masuk dengan kerajaan ini, asas-asas perlembagaan ini kita kekalkan. Bukan maksud macam Mahathir pada tempoh hari menjadi Perdana Menteri, beliau menjadi Perdana Menteri dengan hanya 11 MP pada ketika itu, terpaksa menggadaikan maruah Melayu itu, kerja orang Melayu itu kepada negotiate yang benda-benda yang lain. Ada banyak. Ada banyak. Contoh saya bagi tahu, kita punya dasar tahfiz negara yang kita dah berikan banyak belanjawan kepada sekolah-sekolah tahfiz ini untuk sekurang-kurangnya belanja pentadbiran. Apabila Mahathir menjadi Perdana Menteri pada ketika itu, benda ini semua telah ditamatkan. Dan berapa banyak sekolah tahfiz kita pada ketika itu tidak mampu survive disebabkan tidak ada peruntukan pentadbiran daripada kerajaan pada ketika Mahathir jadi Perdana Menteri. Pada ketika itu, saya percaya sekiranya perkara itu dilakukan terus pun, tidak akan ada bantahan daripada DAP pun. Tetapi cuma dia kononnya 11 undi, 11 dia tak boleh buat. Dia menggadaikan perkara-perkara asas ini. Yang sedangkan pada ketika itu kita buat masa Abang Datuk Najib, it's not easy. It's not easy to buat satu dasar seperti ini. Tapi Alhamdulillah lah, pada ketika ini Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kita buat balik benda tu. Kita tambah lagi bajet-bajet benda ini. Jadi, adakah orang Melayu hari ini nak bermain dengan emosi yang sebenarnya tidak menguntungkan sebenarnya? Ini adalah cerita-cerita dongeng yang dibawa oleh Perikatan Nasional dan juga rakan-rakannya untuk memperbodohkan orang Melayu, untuk memainkan emosi orang Melayu, sedangkan benda itu tidak betul. Jadi hari ini saya minta sangat untuk kita jadilah seorang Melayu yang begitu lihat kepada hakikat sebenar. Apakah sebenarnya perjuangan ini? Adakah kita nak menggunakan agama untuk kepentingan parti, ataupun kita nak menggunakan kuasa untuk kita meningkatkan agama kita?